Hakim FM, inspirasi utama anda. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan? Dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya bye. Assalamualaikum. Keserendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia memegang, yakni menutup dengan tangan mulutnya, kerana syaitan masuk menguasai dirinya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang mesra. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Kerinduan ini semakin menyala bila aku fahami segala yang telah terjadi dan yang akan aku lalui. Setiap hembusan nafasku dan kerdipan mata ini di dalam cintamu. Pernah jauh, maha mendengar, melihat dan mengasihi. Kau hidupkan jiwa ini dengan rahmatmu ku syukuri. Setiap hembusan nafasku dan kedipan mata ini di dalam cintamu, di dalam cintamu. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.
عليه وسلم. Ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang e-Central. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011-57695400. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Lahad Datu 107.3 FM. Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau merupakan ulama, sastrawan dan aktivis politik termasyhur Indonesia. Hamka aktif berdakwah sejak usia remaja. Wadah yang dipilih beliau ialah penulisan dan pidato. Pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu agama serta mempelajari bahasa Arab. Ciri-ciri kepemimpinan terserlah pada diri beliau, khususnya melalui penglibatan dan pemilihan beliau sebagai anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan beliau dilantik sebagai penasihat pergerakan tersebut sehingga akhir hayatnya. Selain itu, Hamka juga merupakan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. Walau bagaimanapun, beliau meletakkan jawatannya disebabkan mempertahankan fatwanya yang didesak pemerintah untuk ditarik balik. Dalam bidang politik, Hamka terlibat sebagai anggota Syarikat Islam dan Partai Masyumi. Beliau bersama-sama sahabatnya seperti Muhammad Nasir sentiasa konsisten memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Hamka juga aktif dalam bidang penulisan dan penerbitan. Sejak usia remaja lagi, beliau telah mula menulis dalam majalah seperti Khatibul Ummah dan Tabligh Muhammadiyah. Sebagai penulis, Hamka meninggalkan khazanah ilmu yang tidak terhitung nilainya. Antaranya termasuklah Tafsir Al-Azhar yang dihasilkannya semasa menjalani tempoh pemenjaraan selain di bawah lindungan Kaabah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Keadilan Ilahi, Angkatan Baru terusir di dalam lembah kehidupan, tasawuf moden, falsafah hidup dan banyak lagi. Ilmuwan dan pejuang sanjungan tanah airnya Indonesia dan rantau Asia Tenggara ini meninggal dunia pada 24 Julai 1981 pada usia 73 tahun. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Kembara Inspirasi. Untuk petang ini bersama kita akan bawa kepada anda rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. InsyaAllah untuk petang ini di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan insyaAllah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk musim ini, Alhamdulillah, kita akan bersama untuk kita membincangkan tentang akhlak Fas'aluna, tanyalah kami, dan kita ada di konti IKIM pada waktu ini bersama Yang Berusaha Dr. Nik Rusky Mana Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ada konti pada waktu ini mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Doktor, kaifa haluka?
Alhamdulillah, Nabi khair insya-Allah. Syukran jazilan doktor. Terima kasih meluangkan masa untuk Fas'aluna atau akhlak Fas'aluna untuk petang ini yang kita bawa untuk musim baru di tahun baru ini, alhamdulillah. Dan bersama akhlak Fas'aluna dan inilah kami, insya-Allah kita akan bincangkan tentang makna akhlak. Kita selagi kita tak kenal atau kita faham maknanya, kita tak boleh nak apply atau kita nak selaraskan. Mungkin untuk waktu ini bersama doktor untuk kita nak faham terlebih dahulu apa makna akhlak ini. Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Terima kasih DJ Mona, Datin Mona Jasman yang menjadi penerbit setia rancangan Fas'aluna ini untuk beberapa musim dah kita ya. Alhamdulillah. So musim baru 2024 ini diubah sedikit tajuk berdasarkan kepada penyumbang. Saya diminta untuk menyumbang bab akhlak, jadi akhlak @Fas'aluna. Alhamdulillah. Dan untuk itu pihak pengurusan juga meminta supaya topik yang dibincangkan itu berdasarkan penyelidikan yang sedang dijalankan di IKIM ini, iaitu ia melibatkan monograf kepahaman Islam yang dibuat dalam beberapa siri, dan salah satu sirinya ialah berkaitan dengan akhlak, moral dan etika dan juga tasawuf. Dan saya pun sudah di peringkat awal penyelidikan ini. InsyaAllah kalau ada rezeki mungkin tahun depan 2025 diterbitkan sebagai buku. Jadi sepanjang 2 bulan kita bersiaran dalam Januari dan Februari giliran saya ini, InsyaAllah kita akan membincangkan berdasarkan apa yang saya tulis untuk cadangan untuk monograf tersebut. Baik, pertama tentang akhlak. Kita sering mendengar kalimah akhlak ini dan kita pun kadang keliru juga apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Ada yang kata akhlak ni tidak ada buruk. Kalau kita kata akhlak, dia mestilah orang yang baik. Tapi sebenarnya akhlak ini dia boleh jadi akhlak yang buruk, dia boleh jadi akhlak yang baik. Dia tidak semestinya akhlak itu orang baik saja. Walaupun kita biasa kata dia seorang yang berakhlak, itu menunjukkan maknanya dia orang yang baik, akhlak yang baik. Tapi akhlak yang buruk pun ada. Dan kalau kita lihat dari segi ta'rif, para ilmuwan memberikan pelbagai ta'rif tentang akhlak ini. Dan kalau kita lihat bagaimana, sebelum kita pergi kepada ta'rif, kalau kita lihat bagaimana dalam Islam akhlak ini merupakan suatu tunjang yang penting dalam pembinaan agama Islam itu. Kalau kita perhatikan dalam Islam ada apa yang dikatakan akidah. Dalam hadis Jibril itu ada akidahnya, ada manhul iman, manhul Islam, manhul ihsan. Jadi iman itu ialah akidah, ihsan itu lebih kepada fiqh ataupun syariat yang kita fahami hari ini, dan yang ihsan itulah yang biasanya dikatakan sebagai akhlak ataupun kadang dikata juga sebagai tasawuf, walaupun tasawuf itu lebih mendalam dari akhlak. Baik, jadi inilah tonggak kita dalam kehidupan hari ini yang sepatutnya bila kita mengatakan kita seorang Islam, kita menghayati ketiga-tiga komponen ini. Puasa kitanya, kepercayaan kepada Allahnya, akidah kita, dan juga kita berakhlak baik dengan orang. Tetapi kadang dalam masyarakat kita, kadang-kadang kita jumpa orang yang semayangnya bagus, akidahnya pun mungkin bagus, tetapi akhlaknya buruk. Sedangkan Islam ada aspek akhlak itu. Jadi Nabi SAW sendiri memiliki ketiga-tiga komponen tiang Islam ini. Tonggak Islam ini ketiga-tiganya ada pada baginda SAW. Dari segi kaidah, dari segi keimanannya, dari segi akidahnya, dari segi semayangnya, ibadatnya pun semua ada. Termasuk juga dari segi akhlaknya.
Apakah bukti akhlak Nabi SAW itu sangat agung? Allah SWT sendiri memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Bukan akhlak yang baik. Dia agung. Ini ialah kalimah yang lebih tinggi daripada baik. Kalau akhlak hasanah tu biasalah, tapi akhlak agung sangat baik, sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi di situ digunakan kalimah wa innaka la'ala khuluq. Jadi kita pergi kepada perbahasan para ulama tentang kalimah khuluq. Jadi khuluq ini ialah kalimah yang digunakan apabila menyebut tentang sifat dalaman. Sifat dalaman seseorang, maka kita panggil dia sebagai khuluq batin. Kalau kita lihat ada beberapa kita kata tafsiran ulama. Sebagai contoh kita lihat di mana disebut sebagai wa haqiqatul khalqi innahu wa haqiqatul khuluqi innahu li suratul insan al-batini. Hakikat akhlak itu ialah wajah manusia dari segi aspek batinnya, bukan yang luarnya. Maknanya seorang itu yang kita lihatnya ialah dari segi aspek batin dia. Apakah aspek batin yang kita nak? Ialah dari segi minal adabi, dari segi adab dia, dari segi tata cara dia, dari segi sifat dia yang ada pada diri dia. Jadi ini adalah khusus kepada akhlak seseorang. Sebab itu kalau kita bicarakan tentang akhlak, dia merujuk kepada budi pekerti. Kalau kita lihat kamus Dewan, merujuk kepada budi pekerti, merujuk kepada akhlak, tabiat, moral. Jadi itu dikatakan akhlak. Apa yang membezakan akhlak dengan khalq? Satu lagi aspek itu ialah apa yang kita panggil sebagai khalq. Dia ada khuluq. Akhlak ni jamak kepada khuluq, akhlak. Ada satu lagi ialah khalq. Dia kalimah sama, dia lam qaf, tapi dia satunya sukun, lam dia tu sukun, satunya lam dia dhammah. Jadi ada pun khalq, dia merujuk kepada kejadian luaran, iskal, benda-benda luar saja. Rupa paras dia, itu dikatakan khalq, kejadian yang boleh nampak dengan basar. Mudrikatil basar, yang boleh diambil, yang digarap oleh penglihatan mata. Tengok mona macam ni, rupa mona macam ni, itu ialah khalq. Tetapi khuluq, dia ialah dalaman yang tidak boleh nampak dengan mata, tetapi dengan basirah, dengan mata hati. Kalau kita tengok orang tu yang sopan santun, kita nampak dia dari segi rupa parasnya dia biasa saja, luarannya biasa saja, tetapi akhlak dia tu lain. Yang boleh menilai akhlak ni hanyalah dalaman seseorang saja. Maknanya kita kata hati kita je nampak dia. Betul tak mana? Ya, betul. Maknanya bukan mata yang nampak dia tu. Mata yang nampak dia tu tidak boleh menilai apa-apa. Mata nampak biasa je. Tetapi yang kita boleh nilai, Masya Allah bagusnya dia ni, beradabnya dia ni. Apa yang menilai tu? Yang menilai tu ialah kita punya dalaman, kita yang menilai dia punya dalaman dia. Bagaimana kita lihat dia sebagai seorang yang memiliki peribadi, memiliki budi pekerti yang tinggi. Jadi ini mukadimah dia. Mukadimah yang saya nak bawa pada petang ini ialah pertama, membezakan antara akhlak yang merujuk kepada dalaman batiniah seseorang dan juga kepada khuluq. Khuluq batiniah jamak dia akhlak, ataupun khalq, iaitu merujuk kepada kejadian yang rupa paras luaran. Jadi beza dia di situ. Jadi kalau kita lihat manusia itu, kita akan lihat dia dari segi dua aspek. Satu aspek luaran dia,
manusia yang cantik ke apa semua. Satu lagi kita lihatnya ialah rohani dia, adab dia, yang dalaman dia, yang batin dia. Yang ni kita kata dalam diri manusia pun ada aspek zahir dan ada aspek batin. Aspek zahir yang kita nampak luaran dia cantik ke, dia handsome ke, dia sado ke, dia six pack ke. Ustaz Muhammad selalu bagi contoh six pack kan, ataupun macam mana, itu luaran dia, kejadian dia. Satu lagi aspeknya yang kita bicarakan yang menjadi keutamaan kita ialah tentang aspek khuluq ataupun akhlak. Jamak dia akhlak. Yang ni ialah batin. So kita tak nak bicara tentang bagaimana nak mencantikkan luaran. Itu bukan perbahasan kita dalam Fasal Lunas sepanjang 2 bulan ni. Itu pergi jumpa gym kan, instructor, pergi jumpa dietitian, boleh. Dia orang boleh jelaskan bagaimana nak cantikkan, macam mana nak bagi apa facial ke apa ke. Itu urusan dia orang. Itu urusan dia. Tetapi kita nak bercerita bagaimana untuk mencantikkan aspek khuluq ini ataupun akhlak. Dia samalah. Khuluq dan akhlak ni sama. Satu lagi ialah khalq. Khuluq ataupun akhlak. Akhlak jamak dia. Khuluq singular dia. Jadi bagaimana untuk kita mencantikkan aspek akhlak itu, aspek dalaman. Kita tak mau bicara tentang luaran tetapi dalaman. Dalaman bagaimana nak mencantikkan dalaman. Dalaman bukan masuk organ dalaman. Itu lain pula. Roh itu, Masya Allah. Yang sekarang kalau kita sebut dalaman, orang faham nak pergi dalam apa jantung ke apa. Bukan. Yang kita bicarakan ialah rohani dia, batin dia. Mukadimah Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas mukadimahnya. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Hikim FM, YouTube Hikim Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi Hikim. Melaka 89.5. Untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. Masjid Kapitan Kling, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling yang terletak di Lebuh Pit adalah masjid tertua di Georgetown, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling ini dibina pada tahun 1801. Seorang ketua kaum India Muslim dikenali sebagai Kapitan Kling, iaitu Chowdhury Muhyiddin di Pulau Pinang, adalah pengasas penubuhan masjid ini. Beliau telah memohon tanah dan mendapat kelulusan bagi pembinaan masjid tersebut. Keunikan masjid ini adalah di setiap sisi atap diletakkan hiasan seperti mahkota yang mempunyai hiasan jali, iaitu satu elemen seni bina Islam di India. Masjid Kapitan Kling memperlihatkan masyarakat Chulia telah berasimilasi dengan cara hidup Islam yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu, seterusnya menjadi mercu tanda Islam di Pulau Pinang. Sekarang lihat hati.
Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan bersama untuk waktu ini masih lagi kita bersama di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, untuk anda boleh tonton di situ. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih lagi bercakap tentang makna akhlak bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, tadi doktor telah terangkan bezaan khulq dan khalq, dan insya-Allah untuk dari segi istilah ni kita nak tahu apa istilah untuk nak tahu makna akhlak ini, doktor. Silakan. Terima kasih Mona. Tadi kita dah sebut dari segi lughatan, dari segi bahasanya, apa yang membezakan antara khuluq ataupun akhlak dengan khalq, iaitu kejadian. Dari segi istilah pula, kalau kita lihat dari segi istilah ni dah jadi macam perbincangannya agak akademik lah. Ya, sedikit lah. Sedikit, tapi saya rasa bagus juga untuk kita lihat bagaimana para ulama kita membicarakan tentang hadis. Dari segi istilah, kalau kita lihat Al-Jurjani, seorang tokoh ulama, pengarang kita Ta'rifat, beliau menyebut al-khuluqu ibaratun an hay'atin lin-nafsi rasikhatun tasduru anha al-af'al bisuhulah. Iaitu Imam Jurjani mengatakan akhlak itu ialah suatu perbuatan rohani kita, satu keadaan diri kita, jiwa kita yang mantap, dan daripada itu terbitnya perbuatan-perbuatan yang mudah. Maknanya kalau kita punya dalaman kita tu, batin jiwa kita tu suci bersih, yang keluar daripada diri kita juga adalah suatu perbuatan yang cantik. Yang ni yang kita bisuhulah wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Maknanya tak payah keluarnya perbuatan kita itu dengan mudah dan senang, tanpa perlu kepada nak berfikir ataupun nak buat pertimbangan, nak melihat, nak mengkaji dulu, tak ada. Ini yang dikatakan orang yang berakhlak. Sebagai contoh, seorang pemurah, pemurah, dia tak ada nak fikir dulu. Nak fikir ni, aku ni nak beri ke tak nak, nak beri ke tak nak. Sebab kalau dia tu memang sifat dia dalam diri dia itu adalah seorang yang memang akhlak dia tu seorang yang pemurah, dermawan, dia tak ada fikir dah. Tak payah fikir dia. Tak payah fikir dah. Kan kita kalau hari Jumaat ni, esok lusa ni Jumaat kan, tabung masjid datang depan kita, nak bagi RM1 ke nak bagi RM5, RM1 ke RM5. Lama tabung tu berhenti sebelah kita ni, depan kita. Kan orang dia jemaah kanan kata, bila lah nak buka tabung ni? Sebab apa? Sebab kita duk fikir lagi, aku nak bagi berapa, RM5, RM10, RM1. Maknanya dalam pada diri kita itu belum lagi ada sifat dalaman pemurah, itu belum lagi, belum masuk lagi. Baru masih peringkat taktis mencuba baru. Tapi kalau kita ada bi ghairi hajatin ila fikrin, tidak ada keperluan, tidak ada hajat, memerlukan fikiran untuk melakukan sesuatu. Fa in kana sadun anha al-af'alul hasanah kanat al-hayha khuluqan hasanan. Kalau yang keluar daripada diri dia itu perbuatan yang baik, kita kata dia ni seorang yang berakhlak baik. Dan sebaliknya juga, kalau yang keluar daripada diri dia itu adalah akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk, sumiyat khuluqan sayyi'an. Jadi kalau keluar tu benda buruk, jadilah akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk, akhlak yang baik ni bukan benda
luaran. Dia dalaman, cerminan dalam kita. Cerminan diri kita, insan itu sendiri. Kita ni Mona, dan para pendengar, kita berubah. Mona tengok gambar kecil Mona kan. Kita berubah, kita punya jasad kita ni, khalq kita ni, kejadian kita ni berubah. Kan? Daripada kecilnya naik besar, daripada merangkaknya, kalau ada gambar boleh tengok perubahan kita. Tetapi kita punya khuluk kita tak tentu berubah. Tak nampak pun. Tak nampak. Kita tak nampak. Sebab diri kita ni macam tu juga. Masa kita kecil pun mungkin macam tu juga lah roh kita, rohani kita. Kan mungkin dari ada fakulti tertentu yang belum dapat kita kuasai lagi, tetapi dari segi perangai kita kalau dah 2-30 tahun tu macam tu juga. Kalau kita dah melewati usia bayi dan dah boleh bercakap seperti tu, macam tu. Jadi kalau orang tu dah 20 umur dia 20 dan dia tidak pernah ada usaha nak membetulkan dalaman rohani diri dia, jiwa dia itu, kalau dia itu memiliki sifat yang tak elok, 30-40 tahun tak elok, dia sedar ke tak sedar, dia akan jadi macam tu. Kan? Dia mungkin tak sedar. Kan? Kalau orang daripada umur 20 naik 60, yang ketara nampaknya ialah perubahan kejadian dia tu, khalqun dia tu. Kan? Daripada segap muda, remaja, 20 naik 60 memang tua lah. Uban biasa ada lah. Dan 60 tu kat gigi tak apa, patah sana sini, penyakit banyak. Itu apa tu? Itu dari segi kejadian fizikal jasadiah dia, khalqun dia. Tetapi dari segi khuluk dia, dari segi akhlak dia, dia umur 20 hingga umur 60 duduk kedekut kat situ. Kan? Tak berubah. Kan? Jadi kalau dia tidak ada usaha nak mengubah akhlak dia, memang tak akan berubah. Sebab benda ni dia bukan berubah dengan sendirinya, dia kena ada training untuk mengubah. Dia kena ada usaha untuk mengubah, dia kena ada kesedaran untuk mengubah. Kalau seorang tu daripada muda dia pemarah, bengis, sampai ketua pun dia akan bengis. Mungkin sebab dia tua, dia dah tak larat, kuranglah sikit bengis. Tetapi kalau dia tidak sedar bahawa pemarah itu suatu sifat yang tak elok, mestinya dia akan mengekali dalam keadaan begitu. Jadi itu Jurjani menyebut. Lepas ni mungkin kita lihat lagi Ibn Miskawih sebut juga tentang akhlak juga. Bagaimana akhlak ini sebenarnya ada dua bentuk. Satu yang memang sejak azali lagi kita lahir begitu, dan satu lagi kita memang boleh dibentuk, boleh dilatih, insyaAllah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan ini untuk kita nak tahu tentang akhlak dari segi lugatan dan istilahan. Alhamdulillah. Kita nak tahu syarahan juga doktor selepas ini, insya-Allah syarahan insya-Allah akademi tapi itulah yang ada manfaatnya kepada para pendengar, insya-Allah. Dan untuk bersama para pendengar, kita berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus saja bersama kami hanya di IKIM FM. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM. Artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawar tetamu yang datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku.
sentiasa menerima taubat. Insya Allah, Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Maafkan kami, Palestin, ketika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit fekikmu bergema di dada mati. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi utama anda, IKIM FM masih bersama segmen kembara inspirasi untuk petang ini bersama Akhlak Atfas Aluna. Alhamdulillah kita masih bersama bincangkan tentang makna akhlak bersama Ibu Berusaha Dr. Nik Rustiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan Alhamdulillah bersama para pendengar masih lagi di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama doktor dan kita nak juga tahu tentang istilahan dan syara'an insya-Allah untuk makna akhlak. Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mona. Sebelum pergi pada istilah, satu lagi saya nak bawa syarak. Satu lagi saya nak bawa ialah dari segi istilah. Tadi saya bawakan Jurjani. Yang ini Ibn Miskawih. Ibn Miskawih menyebut, dia kata akhlak ni, saya baca Melayu je lah, terjemahan sebab masa pun dah cukup kan. Itu yang kadang kalau baca matan Arab ni dia akan jadi terkejar-kejar sikit. Baik, yang Ibn Miskawih menyebut, dia kata bahawasanya akhlak manusia ini terbagi kepada dua bentuk, dua jenis. Satu yang memang asulul mizaj, maknanya daripada awal lagi, daripada kelahiran dia memang tabiat dia begitu. Itu sifat dia kan. Contohnya orang takut dekat lipas. Orang takut dekat cicak kan. Dia takut, dia memang gitulah perangai dia dulu kan. Dia akan takut lah benda tu kan. Dia takut lah, orang takut bunyi ribut peti kan, dia tak boleh. Takut, dia panik, menggelabah semua. Ataupun orang marah. Kalau orang pemarah, dia benda kecil je, benda kecil-kecil je. Dia punya marah tu, ya Allah. Kan? Itu satu bentuk perangai, satu bentuk akhlak yang memang lahir inbornnya begitu, sifatnya begitu. Tetapi Imam Miskawih kata tidak bermakna akhlak itu berkekalan itu kan. Maknanya ulama kata tidaklah sepertinya kalau kita lahir itu dengan kita ni pemarah, kita akan kekal. Tak, dia ada satu lagi yang dikata tadarrub, maknanya praktis kan. Kita praktis dan kita buat latihan. Kalau kita ni seorang yang pemarah, maka kita latih diri kita untuk jadi sabar kan. Kita kena latih diri kita kan. Jangan kita jadi orang yang
Jadi kita orang yang sama lama-lamanya. Sebab nak buat macam mana aku ni sejak lahir lagi panggil macam ni. Tak boleh. Tak boleh alasan begitu. Dah kalau kau tahu apa panggil sifat tu tak elok, kau ubahlah. Memang aku ni daripada azali lagi laser lah. Kan tak boleh. Kita ulama kita kata kena ubah, kena diri kita tu ubah sehinggalah kita memiliki malakah khuluqan azim tu, memiliki khuluqan hasanan tu, kita memiliki sehingga akhlak yang baik itu menjadi sebati dengan jiwa kita. Baik, itu dari segi pembahagian akhlak. Yang saya nak sebut, yang Mona sebutkan tadi ialah tentang apakah yang dikatakan akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam ini, kalau kita kata akhlak, kita nak berakhlak macam mana? Jadi para ulama menyebut, saya bahasa yang terjemah dia, antaranya ialah akhlak dalam Islam ini, sebahagian pengkaji menyebut, dia kata ialah orang yang berakhlak dengan akhlak yang terikat dengan kumpulan prinsip-prinsip tertentu, mabadi' wal qawaid, dan kaedah-kaedah yang disusun untuk mengawal tingkah laku manusia. Siapa yang tetapkan? Yang ditetapkan oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mengatur kehidupan manusia antara satu sama lain, bagi mencapai matlamat manusia dijadikan di muka bumi ini. Itu dia. Jadi kalau kita kata akhlak, aku ni nak berakhlak macam mana? Kau nak kena berakhlak seperti mana yang Allah SWT dah perintahkan kepada kau berakhlak. Itu je. Apa yang Allah suruh kepada kau, Allah SWT dah senarai dah. Ini akhlak yang baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Ini akhlak yang tak baik. Maka kau ikutlah perintah Allah Ta'ala ini, maka barulah kau dikatakan berakhlak dengan akhlak Islam. Itu yang syara'an. Maknanya kita tak boleh kita nak fikir sendiri, tak boleh kita nak khayal sendiri. Sebab nilai ini, values dalam Islam, nilai baik dan buruk ini ialah syara'an. Bukan kita boleh bawa sendiri. Yang syariatnya ialah Allah SWT dan Rasul. Kalau Allah kata elok, eloklah. Kalau Allah kata tak elok, tak eloklah. Kita tak payahlah nak kata ini tak apa, molek dari segi sains je bagus, tak. Kalau tak elok, tak elok. Kalau elok, elok. Kadang-kadang benda tu tak masuk akal, kadang-kadang benda tu masuk akal, kita serah pada Allah Ta'ala, kita ikut je. Kan sebagai contoh yang selalu digunakan, bagaimana khuf itu, sapunya bahagian atas kan, khuf kan. Kalau kita ambil air semayang, yang kaki kita tu pakai khuf, kita basuh atas, padahal yang kotor bawah. Padahal yang kotor bawah. Kalau kita fikir logik akal, apa lagi basuh atas kan. Tapi nampak macam mana? Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita buat seperti mana yang Rasulullah suruh. Jadi ada ketikanya begitu juga dalam benda-benda kehidupan kita pun. Banyak benda yang mungkin ada benda yang kita lihat susah. Tapi atas sifat ubudiyah kita kepada perintah Allah SWT, maka kita patuh. Semayang subuh, orang kata 2 rakaat pagi. Pakilah 4 rakaat subuh. Kan kita mahu exercise sikit. Boleh ganti exercise. Tak, Allah Ta'ala tetap subuh 2 rakaat. Apa hikmah dia? Allah kita tak tahu. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Jadi kalau orang tanya apakah nilaian cerminan akhlak itu, cerminan akhlak itu ialah apa yang Allah suruh buat, itu yang baik. Apa yang Allah larang, itu yang tak baik. Dan model kita ialah wa inna lakum wa in laqad kana lakum fi uswatin hasanah. Rasulullah SAW itu ialah uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau kita nak cakap apa-apa, kita tengok Nabi buat ke tak. Kalau Nabi tak buat, itu tak baik. Kalau Nabi buat, itu baik. Itu kita pun neraca kita. Wallahualam. Kalau ada soalan, kita raikan. Alhamdulillah. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda. Sebenarnya ada soalan di WhatsApp Konti dan juga di FB Live IKIM FM untuk petang ini, Doktor. Di YouTube
Iki Media, Rashid pada petang ini bertanya, Doktor, bagaimana nak mengenali akhlak mulia? Adakah orang tak maki menggunakan kata kesat atau bagaimana? Ya, seperti yang kita sebut tadi, kan kita dah saya sebut dari awal tu bagaimana apakah yang dikatakan baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, apakah akhlak yang tak baik. Dalam Islam maki ni Islam suruh ke tak? Dari Islam tak ada. Akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah, maki hamun orang, cerca orang. Itu akhlak yang tak baik. Sudah pasti kita tak boleh nak mencontoh itu. Walaupun marah kita pun tak boleh kita nak maki hamun orang. Kita kadang orang barat bawa F-letter word apa semua sekali kan. Kalau dia marah tu dia keluar semua tu. Kita bukan. Kan kadang-kadang budak-budak sekarang ni keluar juga. Sebab dah terbiasa duduk berkawan ni keluar agak. Saya kadang-kadang saya dengar benda tu saya marah anak-anak tu siapa-siapa yang bercakap cili mulut. Cili mulut cakap. Ya, betul. Benda ni Ajar, betul. sebab dia dah terbiasa dalam budak-budak ni ada cakap benda-benda yang macam tu kan. Terbawa budaya barat ni. Kita akan marah. Jangan cakap macam tu, tak boleh makin hamun apa semua bersumpah. Tak boleh, itu akhlak yang tak baik. So apa yang Islam larang jangan kita buat. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan ada satu soalan lagi di WhatsApp Konti pada waktu ini dari Negeri Sembilan. Dia bertanya, bukankah dalaman itu Allah yang tahu? Ya, betul. Betul, dalaman kita tak boleh nak mempersoalkan dalaman seseorang. Kita bukan kata dia ni baik ke apa dalaman dia tu kita nak tahu dalaman dia, tidak. Apa yang saya nyatakan tadi ialah para ulama memberi tafsiran bahawasanya sekiranya dalaman seseorang itu baik, maka kebiasaannya zahir pada luaran dia. Kalau seorang itu hati dia bersih, hati dia baik, akan lahir akhlak yang baik. Jadi yang ni pun kita kena tengok juga. Akhlak ni pun kadang orang kata fake pun ada juga. Fake. Kan? Dia buat-buat. Itu bukan akhlak yang kita maksudkan. Itu mungkin kita boleh katakan etika ataupun moral dalam masyarakat barat. Dia orang begitu. Dia orang boleh fake benda tu. Dia orang fake. Dia orang tak genuine macam orang kita. Orang asli kita, orang kita yang ajaran Islam, dia terbit daripada hati yang bersih. Dia bukan bermuka-muka, dia bukan berpura-pura, dia bukan hipokrit, tetapi dia lahir daripada hati yang bersih dan zahirlah sifat-sifat akhlak yang mahmudah, yang baik itu. Begitu, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Itulah fitrah sebenarnya, bila akhlak mulia itu fitrah, insyaAllah. Dan kata fake akhlak tu kan doktor, ada satu soalan ini. Macam mana nak menilai akhlak seorang yang baik? Contohnya nak menilai bakal menantu. Akhlak yang fake tu macam mana? Ya, kita nak menilai ni akhlak, kita kata kalau yang nak menantu ni biasalah kan, nak mengambil menantu ni kita kena tengok dari segi yang Nabi cakap lah. Ya, fankihu apa perempuan itu kan yang dikahwini dengan 3 benda tu kan. Itu perempuan. Perempuan kan. Lelaki. Sama juga. Lelaki kan sama, lebih kurang juga lah. Kan, maknanya dari segi keturunan dia, dari segi rupa parah dia kan, handsome, sado, six pack ke apa. Six pack sebuah ketah. Satu lagi dari segi akhlak dia lah, dari segi din dia, agama dia. So kalau kita nak ambil menantu, nak pilih menantu, kita kena cari yang beragama lah, beragama, berakhlak. Wallahualam, kita tak pasti orang tu macam mana depan kita, mungkin depan bakal mak mertua dia bagus. So apa yang kita boleh lakukan, kita kena selidik lah yang ni. Dalam budaya masyarakat Melayu pun ada kata siasat dulu latar belakang bakal menantu kita, siasat dulu calon dia, bakal suami anak kita tu macam mana. Siasat tu macam mana, tengoklah orang kampung macam mana, dia duduk kampung mana, ataupun kawan dia siapa kan. Tanya-tanyalah macam mana perangai dia kan, roommate dia ke kan. Kena siasat lah. Boleh tanya kan. Boleh tanya ni semayang ke tak ni, kaki semayang ke tak, subuh macam mana, semayang ke tak. Jadi dari situ kita boleh tahu bahawa sebenarnya dia ni orang yang baik kan, orang yang orang yang soleh, anak
menantu yang soleh. Itu adalah antara cara-caranya. Kita secara pastinya kita tak tahu mana. Tak ada orang tahu orang ni betul-betul baik tak baik, jahat. Wallahualam. Kita tak tahu. Dan tak ada orang tahu. Orang menipu depan kita berapa ramai yang kalau tidak, takkan ada orang yang tertipu. Kan? Orang tertipu ni sebab nampak baik lah. Nampak baik, nampak tawaduk, apa semua orang pun bagi pinjam duit ke apa. Rupa-rupanya scammer. Sebab apa? Sebab fake lah, dan fake akhlak yang menipu. So benda ni, sebab tu yang dikatakan di sini, akhlak yang baik ini dia akan terbit secara semula jadi, secara tanpa berfikir, dan senang bagi dia terbit. Ini bukannya berpura-pura, bukannya memaksa-maksa diri dia. Yang tu kalau kita nak tahu yang ni, kita kena tengok dia dalam keadaan sendirian, dia seorang-seorang macam mana. Benda-benda kita akan tahulah. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Sebenarnya banyak soalan lagi yang ada di FB Live Hikmah FM, di WhatsApp Konti. Mungkin kita akan bawa ke minggu hadapan doktor. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Baik, kesimpulannya yang boleh kita bawa hari ini ialah pertama, dalam diri manusia itu terbagi kepada dua. Satu yang dikatakan kejadian manusia, atau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai khalq, kejadian rupa, kejadian manusia. Satu lagi yang disebut sebagai khuluq, akhlak. So dalam diri manusia yang kita lihatnya ialah yang lebih kita utamanya bukan kejadian dia tu, rupa paras dia tu, yang kita lihatnya adalah khuluq. Dan Allah SWT juga memandang kepada khuluq ini. Kita tak jumpa hadis Nabi yang menyebut tentang perlunya kita menjaga wajah kita, membelai dan sebagainya. Kita jarang jumpalah, setahu saya tak jumpalah. Walaupun diminta jangan setiap badan tubuhmu ada hak dan sebagainya, tetapi tidaklah ditekankan supaya kita berlebih-lebihan, tetapi yang ditekankannya ialah menjaga ataupun membersihkan akhlak itu, menjaga, mencantikkan akhlak. Dan yang kedua ialah yang saya nak tekankan juga dalam Islam, apa yang dikatakan akhlak Islam ialah apa yang disuruh oleh Allah SWT itu baik, maka dia adalah akhlak yang baik. Dan apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai buruk, maka dia adalah akhlak yang buruk yang kita kena jauhi. Jadi dan yang seterusnya, mungkin poin yang boleh kita ambilnya ialah kita tidak boleh membawa alasan bahawasanya kita sudah lahir dengan akhlak yang sebegini, akhlak yang jahat, akhlak yang tak elok. Itu tidak alasan, itu bukan alasannya. Sebab akhlak boleh diubah, boleh dibentuk melalui latihan, training dan sebagainya, dengan mengekang nafsu kita tu. Apa-apa yang tak elok tu kita kena kawal diri kita. Wallahualam. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rani Uskiman Abdul Samad atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Hikmah FM, inspirasi utama anda. Tawau 100.7 FM. Hikmah FM